Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan lagi dalam bahagian keempat berkaitan dengan topik mengetahui tentang kes kematian yang berangkai yang memerlukan kepada satu pendekatan dalam ilmu faraid, namanya ialah kaedah ataupun pendekatan al-munasakhat. Dalam pertemuan yang lepas kita telah menceritakan bagaimana kaedah itu digunakan untuk tiga situasi. Situasi pertama kita telah ceritakan pada bahagian yang kedua, dan kita masih lagi menceritakan bagaimana pendekatan munasakhat digunakan untuk menyelesaikan kes faraid berangkai untuk situasi yang kedua dan situasi yang ketiga. Iaitu pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan bagaimana perbandingan yang dibuat menggunakan pendekatan al-mumatsalah untuk mencari nilai penyama ataupun jami'ah digunakan dalam contoh-contoh yang pernah kita sebut sebelum ini. So pada pertemuan kali ini kita akan cuba ceritakan ataupun terangkan bagaimana kaedah yang kedua ataupun melihat perbandingan nombor itu dengan menggunakan ataupun nombor yang melibatkan muafaqah. So ini kita telah ceritakan pada pertemuan yang lepas. Prinsip yang sama, cuma ketika membandingkan nombor saham yang diperolehi oleh si mati yang kedua dan membandingkan dengan jumlah asal masalah yang diperlukan oleh waris-waris si mati kedua, maka pada pertemuan kali ini kita akan melihat nombor itu melibatkan muafaqah. Apa itu muafaqah? Iaitu bermaksud, perkataan muafaqah itu adalah bermaksud sepakat, iaitu bahagian si mati kedua dan asal masalah kes kedua adalah sepakat untuk dibahagikan dengan satu angka yang sama. Termasuk dalam situasi ini ialah apabila nombor kedua-dua keadaan ini, nombor yang besar boleh dibahagikan dengan nombor yang kecil. Kita akan datangkan contoh. Jika itu yang berlaku, apa yang kita nak tentukan ialah angka hasil bahagi tersebut perlu didarabkan kepada asal masalah kes pertama untuk mendapatkan al-jami'ah. Maksudnya hasil daripada pembahagian kepada satu nombor itu ataupun nombor besar bahagi kepada nombor kecil tersebut. Hasilnya kita akan darabkan kepada kes yang pertama. Isunya sebab apa? Sebab harta pusaka yang pertama sebenarnya yang masih belum selesai. So kita datangkan contoh. Kita bawa juga dua contoh. Contoh yang pertama, seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan waris iaitu dua orang anak lelaki dan dua orang anak perempuan. Ini gambar rajah untuk si mati yang pertama. Sebelum agihan pusaka si mati pertama selesai, salah seorang daripada anak lelaki tersebut meninggal dunia dan meninggalkan waris iaitu isteri, seorang anak perempuan dan 3 cucu lelaki daripada anak lelaki. Maksudnya ada waris tambahan melibatkan anak lelaki ataupun si mati yang kedua yang sepatutnya dia sudah dapat daripada harta pusaka si mati pertama, namun harta tersebut tidak lagi diagihkan. Maka perlulah kepada pendekatan munasakhat dalam faraid ini. So kalau kita dapat gambarkan rajah itu, maka si mati pertama ada 4 orang anak, 2 lelaki dan 2 perempuan. Kemudian salah seorang daripada anak lelaki itu meninggal dunia dan dia pun ada waris-waris lain. Siapa dia? So ini dia isteri dia. So anak perempuan seorang dan juga cucu lelaki daripada anak lelaki. Pastikan anak lelaki dah tak ada lah. Sebab kalau anak lelaki si mati kedua masih ada, so cucu tidak akan dapat. So ini adalah gambar rajah yang boleh kita andaikan kalau kita lakarkan kes pertama ini. So bagaimana penyelesaiannya? Mari kita lihat. Kita kata mesti kita selesaikan bahagian-bahagian pembahagian untuk si mati yang pertama. Kita katakan tadi, kita senaraikan waris-waris yang ada. Kita kata si mati pertama ada 2 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan. Tidak ada waris lain. Maka menurut ilmu faraid, mereka layak untuk mendapat secara asabah bil ghair. Asabah bil ghair. Mengikut portion ratio lelaki
2 perempuan 1, 2:1. So dalam kes ini jumlah keseluruhan adalah 6. Kerana apa? Kerana bahagian anak perempuan adalah 1, 1, 2 di situ dan bahagian anak lelaki 2, 2, 4 di situ. So jumlahnya 6. So bagi setiap anak perempuan menyamai 1/6, bagi setiap anak lelaki 2/6. Kita selesaikan terlebih dahulu. Kerana apa? Kerana ada di antara waris si mati pertama iaitu anak lelaki turut meninggal dunia sebelum agihan itu dapat diberikan. Kemudian berlaku kematian. So kita tandakan si mati kedua siapa. Dalam ni kita warnakan lain sikit. Okay. So waris-waris dia ialah isteri, anak perempuan dan 3 cucu lelaki kepada iaitu anak lelaki kepada anak lelaki. Pada masa yang sama, waris-waris untuk kes yang pertama juga berkait. Cumanya dalam situasi ini adik-beradik ke perempuan dan lelaki dianggap seakan terhalang, terdinding. Kerana apa? Kerana zuriat lelaki ini ataupun disebut farah muzakkar ini ataupun cucu lelaki ini akan mendinding lebih kuat, akan memblok adik-beradik si mati yang kedua. So pembahagiannya ialah isteri akan mendapat 1/8 kerana si mati tinggalkan zuriat. Anak perempuan disebabkan seorang akan mendapat 1/2 dan yang berbaki atas tiket asabah bin nafs kerana mereka adalah lelaki sahaja, maka mereka layak untuk mendapat asabah bin nafs. Antara nombor 8 dan 2, kita kekalkan nombor 8. So, untuk bahagian isteri sahamnya adalah 1, untuk anak perempuan ialah 8 bahagi 2, 4 darab 1, 4. So, jumlah untuk saham-saham waris ashabul furud adalah 5, so berbakinya adalah 3 dan 3 adalah valid untuk diserahkan kepada 3 orang. Ini bermakna setiap cucu lelaki akan mendapat 1/8. 1/8. Okey. Sekarang kita melihat untuk kita gabungkan kedua-dua kes tersebut. Kerana apa? Kita kata pusaka si mati yang pertama belum selesai. Apa yang kita perlu buat ialah kita bandingkan terlebih dahulu saham yang akan diperolehi oleh si mati kedua dengan jumlah asal masalah yang diperlukan oleh waris-warisnya. Dalam kes ini, dia dapat 2 bahagian sedangkan waris-warisnya memerlukan 8. Kita bandingkan bila kita lihat nombor 2 dan nombor 8, rupa-rupanya 8 boleh dibahagikan 2. So 8 bahagi 2 bersamaan dengan 4. So nombor 4 itu ataupun hasil itulah yang akan didarabkan kepada keseluruhan kes pertama iaitu saham dan juga asal masalah. Cuba kita lihat, kita mulakan dengan nombor asal masalah di kes yang pertama. 6 darab 4 bersamaan dengan 24. Saham-saham di bahagian kes pertama juga akan didarabkan dengan 4. Untuk anak perempuan yang seorang ini adalah 1/4. Yang kedua pun sama, 1/4. Dan untuk anak lelaki 2/4 bersamaan dengan 8. Manakala bahagian-bahagian untuk si mati kedua, kita kekalkan sahamnya. Tidak perlu kita darab. So, kita tarik sahaja bahagian isteri si mati kedua adalah 1. Untuk anak perempuan adalah 4. Dan untuk cucu lelaki adalah 3. Walaupun bahagian bawah itu adalah per 24. Untuk meyakinkan lagi, cuba kita campur 4 campur 4 campur 8 campur 1 campur 4 campur 3 adalah bersamaan dengan 24. So itu adalah untuk contoh kes muafaqah yang pertama. Yang kedua, kita datangkan contoh seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan waris iaitu suami dan 3 orang saudara lelaki seibu sebapa, maksudnya ada adik-beradik kepada perempuan tersebut. Sebelum agihan pusaka si mati pertama diselesaikan, suami tersebut meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Ini untuk rajah si mati pertama, ada suami dan ada 3 adik-beradik lelaki. Kemudian suami tersebut meninggal dunia dan ada anak. Yang kita yakin anak ni, contoh dalam kes ini adalah anak-anak bukan datang daripada si mati yang pertama. Tetapi disebabkan bahagian suami ada daripada si mati pertama dan belum lagi dapat diperolehinya, maka kesinambungan rangkaian kes itu tetap berlaku. So ini adalah rajah bagi keseluruhan contoh kes yang kedua. Kita selesaikan seperti biasa. Untuk kes yang pertama, suami si mati akan mendapat 1/2 kerana
si mati pertama tidak meninggalkan zuriat. Ya. Dan 3 saudara lelaki akan mendapat asabah bin nafs. Adik-beradik lelaki kepada si mati pertama akan dapat lebihan baki iaitu sebanyak 1/2. Walaupun kita perlukan penyelarasan ataupun tasheh kerana apa? Kerana satu di bahagian adik-beradik tidak boleh diserahkan kepada 3 orang. Caranya ialah kita mengambil nombor 3 ini untuk dijadikan sebagai pendarab kepada keseluruhan saham dan juga asal masalah, maka lahirlah 6 sebagai asal masalah yang baharu. Bahagian suami akan dapat 3, iaitu 1/3 dan bahagian adik-beradik juga akan dapat 3. Yang mana setiap seorang akan memperolehi 1 bahagian ataupun 1/6 seorang. Okay. Kemudian kita lihat kepada kes kedua. Kita kata tadi, suami pun sebelum sempat dapat daripada harta pusaka si mati yang pertama juga meninggalkan waris, iaitu anak-anak. Seramai 4 orang, tetapi anak-anak tersebut kesemuanya mendapat secara asabah bil ghar. Manakala adik-beradik si mati pertama dianggap sebagai bukan waris. Kerana apa? Kerana dianggap sebagai abang ipar ataupun adik lelaki ipar kepada suami tersebut. So, abang ipar tidak ada kaitan. So, kita pangkah terlebih dahulu. Sekarang kita bandingkan, iaitu nombor 3 di bahagian suami ataupun si mati kedua dengan asal masalah waris-waris dia perlukan, iaitu 6. So 6 dengan 3 boleh dibahagikan menghasilkan 2, maka 2 itulah yang akan didarabkan kepada kes-kes kematian ataupun waris-waris ataupun asal masalah untuk situasi yang pertama. Kita mulakan dengan bawah, so dia akan jadi 6 darab 2, 12. Dan adik-beradik lelaki 3 darab 2, 6. So, seorang akan dapat 2 bahagian. Manakala waris-waris si mati kedua, kita kekalkan bahagiannya dan kita tarik sahaja 2 bahagian saham tersebut untuk seorang anak lelaki dan 1 bahagian untuk setiap anak perempuan. Sekali lagi, untuk meyakinkan bahagian-bahagian yang kita campurkan tadi, adakah berjumlah dengan asal masalah yang baru, maka kita campurkan 2, campur 2, campur 1, campur 1, campur 6. Kita tambahkan keseluruhan saham ini, maka berjumlah 12 bahagian. So, itu adalah contoh bagaimana pendekatan munasakhat yang melibatkan perbandingan muafaqah antara 2 number yang mana iaitu apa yang diperolehi oleh si mati kedua dengan apa jumlah yang diperlukan oleh waris-waris si mati yang kedua. Itu sekiranya ada 2 kematian lah. Kalau 3 dan lebih juga akan berkait-kait untuk setiap nombor tersebut. Okey, untuk itu kita rasakan mudah-mudahan mendapat maklumat dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.